أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شأن لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهدي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurnianya. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 17 November bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, hari Rabu. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kurnianya. Alhamdulillah hari ini kita bersambung kembali, bersiaran kembali dalam kelas tajwid online kita di dalam Google Meet. Alhamdulillah, syukur ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada minggu lepas kita dah habis dalam bab kedua. Jadi ingin saya ulangi kembali bahawa tajwid itu terbagi kepada 3 bab. Bab pertama adalah bab huruf, yang mana ilmu tentang huruf ada 2. Pertama, ilmu makhraj huruf, dan yang kedua, ilmu sifat huruf. Dan bab kedua dalam tajwid itu adalah bab bacaan panjang, iaitu 2 harkat, 4 harkat, 5 harkat dan 6 harkat mengikut hukum-hukumnya. Jadi yang ini pun alhamdulillah kita dah habis minggu lepas sampai kepada hukum mat yang ke-17. Jadi bacaan panjang ni kita panggil dia dengan hukum mat. Jadi hukum mat ada 17, alhamdulillah pun dah selesai. Bermaksud sekarang kita akan masuk pada bab ketiga, iaitu bacaan dengung dan idgham. Ya, bab ketiga dalam iaitu bacaan dengung dan idgham. Jadi sebelum kita nak memulakan dalam bab bacaan dengung dan idgham, oleh kerana hukum mat kita pun dah habis kita pelajari, mulai pada pagi ini kita akan mula membaca. Ya, kita akan mula membaca, iaitu kita akan start membaca daripada surah Al-Kahfi. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan telah pun memiliki surah Al-Quran yang terbaik sekali, dapatkan buku surah Al-Kahfi. Ya, ini contoh, saya tak ada contoh buku surah Al-Kahfi. Tetapi pada saya ni contoh surah buku juzuk amma kita.
Ya, juzuk amma yang mana kalau boleh tuan-tuan puan dapatkan buku ni dengan kami. Ya, buat buku ni tak ada jual di mana-mana kecuali kita disediakan. Kelebihan buku ini iaitu tuan-tuan puan boleh tanda di bawah ni. Di bawah ni ada kotak kosong yang boleh diletakkan sebarang tanda. Contoh kita nak tanda hukum tajwid, nak tanda makhraj huruf, nak tanda sifat huruf atau apa-apa tanda. Dan di sebelah sini ada ruang kosong yang kita boleh buat catatan. Ya, ruang kosong yang kita boleh buat catatan. Jadi boleh dapatkan buku surah Al-Kahfi dengan menelefon pembantu kita bahagian buku iaitu Farah. Ya, boleh telefon Farah. Farah pun ada dalam grup WhatsApp link kita. Jadi pastikan bagi yang nak buku tu boleh mohon kepada Farah, ya, mohon dengan Farah untuk nak dapatkan buku surah Al-Kahfi, ya. Jadi boleh berhubung dengan Farah. Farah ada dalam link azubair.com tersebut, insya-Allah, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu sekarang kalau sudah bersedia, mari ikut saya baca surah Al-Kahfi, ya. Ikut saya baca, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di samping itu sediakan pensel untuk nak tanda tempat wakaf ibtidak, ya. Tandakan, ambil pensel untuk nak tanda wakaf ibtidak. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihi kitab walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu wajah qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladun qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا لهم أجرا حسنا
makithina fiha. Sekali lagi. Makithina fihi abada. isi nafihi abada wa yundhira alladhina qalu takhadallahu walada wa وينذر الذين الذين قالوا قالوا اتخذ الله ولدا ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا
juruza. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة Ambil deh. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya, Alhamdulillah, demikian tadi tuan-tuan puan-puan ibu ayah sekalian. Mukaddimah kita pada pagi ini dengan kita membaca daripada surah Al-Kahfi daripada ayat 1 sehingga ayat 10. Jadi mulailah sekarang kita nak mempraktiskan semua hukum-hukum tajwid iaitu hukum mad yang kita dah pelajari sebelum ini ya. Kita dah pelajari sebelum ini. Okey, jom kita lihat. Sekarang mari kita cari hukum mad yang ada dalam ayat pertama dahulu. Okey. Jadi pastikan tuan-tuan puan, setiap hukum tajwid di dalam buku saya ada letakkan. Ada benda ni. Ya. Pastikan tempat yang kita nak tanda ni mesti ada nombor kod. Sebab semua hukum tajwid kita, contoh macam ni. Mad lazim kalimi mukhaffaf, nombor kodnya 14. Mad lazim kalimi musaqqar, nombor kodnya nombor 14. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ringkasan hukum tajwid ini pada muka surat 62. Kat buku saya ni, okey. Lihat dalam muka surat 62, ini adalah ringkasan hukum tajwid. Ya kan? Tepi sekali adalah kotak nombor kod. Kotak kedua adalah nama-nama hukum tajwid. Kotak ketiga adalah tanda-tanda hukum tajwid tersebut. Dan kotak keempat, cara nak baca dia. So, sekali lagi, ini adalah ringkasan hukum tajwid yang kita dah pelajari. Kotak tepi sekali ni adalah nombor kod. Kalau kita lihat daripada nombor 1 sampai nombor 17, mengikut hukumnya. Kotak yang kedua adalah kotak nama-nama hukum. Kotak yang ketiga adalah kotak tanda-tanda hukum tersebut dalam Al-Quran. Dan kotak yang keempat adalah kotak cara nak baca dia macam mana. Okey, berapa harakat kena baca. Okey, baik, sekarang mari kita tanda hukum-hukum yang ada di dalam ayat pertama. Sekarang mari kita lihat dahulu hukum mad asli. Ustaz tak berapa dengar Ustaz. Lagi anzala ala.
ala ni juga adalah mad asli. Jadi nombor kod ni nombor 1. Pula tak dengar Bacaan juga Ustaz. Kurang nombor kod dengar. atas ni adalah nombor kod. Bawah adalah harakat dia. Abdihil kitab. Siapa tak dengar tu Wakaf kat keluar balik, Kitab kan? masuk balik. Wakaf dekat sini. So bila wakaf di sini, kitab ni jadi Boleh gunakan headphone senang. mad arid li sukun. Okey, cuba lihat mad arid li sukun nombor berapa? Mad arid li sukun Nombor nombor 6. Benar. Di sini nombor 6. Okey, nombor 6. Cuba lihat nombor 6 berapa harakat bacaan dia? 2, 4, 6. Atau 6. 2 atau 4 atau 6 harakat. So kita nak pilih 2 ke 4 ke 6 harakat? 4. 4 harakat. Jadi bulatkan. Bulatkan nombor 4 tu. Kerana bila kita dah bulatkan, nanti jumpa lagi ma'arif sukun, mesti baca 4 harakat. Tak boleh tukar 2, tak boleh tukar 6 harakat. Baik, berikutnya walam yaj'al lahu. Okey, cuba lihat ni. Ini adalah mad silah qasirah. Cuba lihat nombor berapa mad silah qasirah? 9. Nombor 9. 9. Nombor 9. 9. Okey, nombor 9. Berapa harakat bacaan dia? 2. 2 harakat. Selepas itu iwaja. Kita wakaf di sini. Asalnya iwajan, lalu dia diiwadkan dengan iwaja. Jadi mad iwad nombor berapa? Nombor 8. 8. Nombor 8. 8. Berapa harakat bacaannya? 2 harakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buatlah macam mana yang kita dah tulis ni. Macam mana yang saya dah buat ni. Tanda-tanda ni semua kena tulis kat bawah tu. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada buku surah Al-Kahfi, jadi tanda kat bawah ni. Kan ada kotak bawah ni, ruang kosong ni jadi tanda dalam kotak tu. Jadi buku ni nanti akan jadi panduan untuk kita nak ajar anak-anak kita, suami kita, isteri kita ataupun nak ajar orang lain pula nanti sebagai panduan hukum-hukum tajwid. Nampak kan? Sebab itu dapatkan buku surah Al-Kahfi daripada kita, ya. Telefon Farah, ya, WhatsApp Farah, insya-Allah. Baik, inilah hukum mad yang ada. Oh, ada tertinggal lagi. Alhamdulillahilladzi. Ini mad jaiz. Cuba lihat mad jaiz nombor berapa? 4. Nombor 4. Nombor 4. Berapa harakat bacaannya? 2, 4, 5. 2 atau 4 atau 5 harakat. Nak pilih 2, 4, 5 mana satu nak pilih? 4. Jadi bulatkan 4. Bila kita dah bulatkan 4, nanti tak boleh tukar-tukar lah. Sebab dah dibulatkan. Ya? So itu peraturan SOP harakat. Kalau kita ayat pertama kita jumpa mad jaiz, kita dah baca 4 harakat, nanti jumpa lagi mad jaiz berikutnya mesti 4 harakat. Tak boleh tukar 2, tak boleh tukar 5. Ini SOP harakat. So kita dapat lihat dah, di sini ada mad asli. Ingat ya Ibu Ayah, setiap penulisan lafzul jalalah, nama Allah ni dipanggil dengan lafzul jalalah. Setiap kalam lafzul jalalah mesti ada mad asli walaupun tidak ada alif. Cuma kalau kita masih ingat, kalau Al-Quran lama kita dulu dia ada alif kecil kat atas tu. Kan? So alif kecil itulah menunjukkan ia dibaca dengan mad asli. Ya, 2 harakat. Ya, ini mad jaiz. Apa tandanya? Iaitu baris bawah depannya ada ya dan di hadapan ya ni bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Apa tanda 2 kalimah? Tanda 2 kalimah iaitu hamzah menompang alif. Ya, kalau kita jumpa saja hamzah menompang alif, sama ada hamzah duduk atas alif atau hamzah duduk bawah alif atau hamzah duduk sebelum alif, itu dipanggil hamzah dalam 2 kalimah. 2 kalimah iaitu allazi perkataan 1, anzala perkataan yang kedua. Cuba lihat saya buat warna tu. Allazi perkataan nombor 1, anzala perkataan nombor 2. Itu yang dikatakan mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 perkataan ataupun di dalam 2 kalimah. Kalimah pertama allazi, kalimah kedua adalah anzala. Jadi oleh kerana mad asli ini bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah, maka dibertukar daripada mad asli dibertukar menjadi mad jaiz munfasil. Boleh? Ada soalan tak kat sini kalau nak tanya lagi? Mungkin ada soalan untuk memahami hukum mad
Mat wajib mutasil, mat jaim. Ada dah ya? Okey. Okey, baik. Ini adalah mat asli. Apa tandanya? Baris atas, depannya ada alif. Bacaannya 2 harakat. Ini sepatutnya mat asli. Sepatutnya baris atas, depannya ada alif. Tetapi oleh kerana mat asli ini di hadapannya ada huruf yang dibaca dengan waqaf, maka daripada mat asli dia bertukar menjadi mat arid lis Sukun. Mat asli cuma 2 harakat, tapi bila mana dia bertukar menjadi mat arid disukun, dia boleh dibaca dengan 2 harakat, dia boleh dibaca dengan 4 harakat dan dia boleh dibaca dengan 6 harakat. Tetapi kita dah pilih 4 harakat. Nanti jumpa lagi mat arid disukun berikutnya, wajib 4 harakat. Tak boleh tukar 2, tak boleh tukar 6. Itu adalah SOP harakat. Boleh insya-Allah? Boleh ya? Okey, berikutnya. Walam yaj'al lahu. Ini adalah mat silah qasirah. Okey, saya nak tanya sikit, nak uji kefahaman. Kenapa dia mat silah qasirah? Dia bukan mat silah tawilah. Kenapa? Sebab dia ada hamzah. Sebab dia Ada hamzah. sebab depannya tak ada hamzah. Tak ada Betul. hamzah. Ha, ya? Sebab di hadapan ha bulat ni ataupun ha dhamir ini tidak ada Hamzah. hamzah. Alhamdulillah. Lulus. Ha, ya? Alhamdulillah. Baik, berikutnya iwaja. Asal ejaannya dibaca dengan iwajan. Jan bagi 2 di atas. Tapi oleh kerana bacaan ini diwakafkan, dia diiwadkan. Digantikan daripada iwajan lalu diganti dengan iwaja. 2 harakat. Okey, soalan saya, apa tanda mat iwad? Baris 2 dibaca jadi 1 baris. Macam mana? Asal dia 2. Lepas tu baca 1 iwaja. Iwakaf. Kurang tepat. Kurang. Saya tak tanya macam mana cara nak baca. Saya tanya apa tanda mat iwad? Dia baris 2 berada di akhir kalimah, di akhir ayat. Di akhir ayat. Dia Kurang wakafkan. betul dah tapi kurang tepat. Bacaan yang diwakafkan jadi 1. Pun kurang tepat. Macam ni jawapan dia. Baris Baris 2 di atas yang dibaca diwakafkan. dengan wakaf. Baris 2 di atas Yang dibaca dengan wakaf. Itu dia. Itu jawapan yang tepat. Baris 2 di atas dibaca dengan wakaf. Bila baca dengan wakaf, dia tak jadi dah yang iwajan, tapi dia telah iwadkan, digantikan dengan bacaan 2 harakat iaitu iwaja. Boleh ya? So saya nak ingat kembali semula ibu ayah tuan-tuan puan-puan sekalian, setiap hukum tajwid sebenarnya bukan tajwid sahaja, apa-apa benda pun kita mesti ingat 3 benda. Pertama, nama dia. Kedua, tanda dia. Ketiga, macam mana nak baca ataupun perangai dia. Apa nama ustaz tu? Ustaz Zubir. Nama, tanda. Benda tanda Ustaz Zubir, janggut dia panjang. Macam mana perangai Ustaz Zubir? Oh, dia tu menyampah ke tengoknya. Geli-geleman perangai dia. Contoh. Ustaz tu pula benda nama ustaz tu. Ustaz tu Ustaz Dom. Apa tanda Ustaz Dom? Janggut dia tak panjang macam janggut Ustaz Zubir. Ustaz Zubir kopiah dia pakai serban. Macam mana perangai Ustaz Dom? Oh, dia tu jelas. Kalau dia terang jelas, faham. Yang ustaz tu pula ustaz benda nama, itu Ustaz Zamri. Benda tanda Ustaz Zamri tak ada janggut, tak pakai serban. Macam mana perangai Ustaz Zamri? Oh, dia tu berdengong. Nampak tak? Itu manusia. Mesti tahu 3 benda. Contoh lagi, kereta. Itu kereta apa? Kereta Proton. Benda tandanya, tu ada logo Proton. Macam mana perangai kereta Proton? Dulu okey, masa dia pakai enjin Mitsubishi. Sejak dia pakai enjin Renault ni, tak elok dah perangai dia. Contoh. Yang tu pula kereta apa? Itu kereta Honda. Apa tanda dia Honda? Ada logo Honda tu. Macam mana perangai kereta Honda? Kereta Honda ni bagus, enjinnya smooth, tempat duduk dalamnya luas. Keretanya pun jimat minyak. Contoh. Yang tu pula kereta benda. Oh, itu Ferrari. Apa tanda Ferrari? Ada lambang kuda depan dia tu. Macam mana perangai Ferrari? Kereta ni bapak lajunya. Nampak tak? Apa saja benda di dunia ini, kita kena tahu 3. Nama, tanda, perangai. Kalau ilmu tajwid, nama, tanda,
macam mana nak baca. Jadi ketiga-tiga perkara itu telah saya tuliskan di dalam muka surat ringkasan tajwid tadi. Buka balik Ibu Ayah, muka surat 62. Nama, tanda, cara nak baca. Nama, tanda, cara nak baca. Ini adalah ringkasan yang seboleh-bolehnya tolong faham, tolong hafaz. Sebab ni kelas tajwid. Ni bukan kelas tahsin. Tahsin tak hafaz tak apa. Kan? Kelas tajwid kena hafaz, kena ingat. Begitu. Boleh insyaAllah ya? Itu dia. So jangan lupa. Apa nama hukum ni? Mad asli. Apa tandanya? Baris atas ada alif kecil. Macam mana nak bacanya? Dua harakat. Apa nama hukum ni? Mad jaiz. Apa tandanya? Mad asli bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Macam mana nak bacanya? Boleh dua, boleh empat, boleh lima, tapi pilih empat. Apa nama hukum ni? Mad asli. Apa tandanya? Baris atas ada alif. Macam mana nak bacanya? Dua harakat. Apa nama hukum ni? Mad arid li sukun. Apa tandanya? Mad asli di hadapannya dibaca dengan waqaf. Macam mana nak bacanya? Boleh dua, boleh empat, boleh enam, tapi koma pilih empat harakat. Nampak? Apa nama hukum ni? Mad silah qasirah. Apa tanda dia? Dia tak bertemu dengan hamzah. Macam mana nak bacanya? Dia baca dengan dua harakat. Apa nama hukum ni? Mad iwad. Apa tandanya? Baris dua di atas yang dibaca dengan waqaf. Macam mana nak bacanya? Dibaca dua harakat panjangnya. Inilah cara saya mengaji ketika umur saya 11 tahun. Ustaz ni, saya mengaji ni dalam satu kumpulan khalaqah tu dia tak lebih 10 orang. Buat khalaqah bulat, keliling ustaz. Kenapa dia tak lebih 10 orang? Kerana rotan sampai. Kalau lebih pada 10 orang, rotan dah tak sampai. Ustaz akan tanya, okey Zubair ni apa nama hukum? Ini ma'arid sukun. Apa tandanya kat situ? Mad asli waw bertemu huruf dibaca dengan waqaf. Macam mana nak bacanya? Dipanjangkan 2, 4, 5 harakat. So entah pilih berapa harakat Zubair? Ana pilih 4 harakat. Jadi apa yang saya belajar itulah yang telah saya bukukan dalam buku ini. Ya. Jadi apabila kita belajar dengan seseorang, ini cara belajar. Kelas kosong. Ya, saya nak tunjuk sikit cara belajar. Kelas kosong, kalau ada air kosong, ditambah dengan kopi, apa akan jadi pada gelas tu? Hitam. Gelap. Akan jadi air yang bercampur. Ataupun gelas kosong, dalam tu ada air Milo. Saya tambah dengan kopi. Apa jadi air tu? Gelap lah. Dia jadi Neslo lah. Slow. Betul tak? Air Milo ditambah dengan Nescafe. Apa nama dia? Neslo. Bermaksud air itu dah bercampur. Bermaksud otak kita dah bercampur. Kalau boleh, setiap kali kelas kita masuk, bawa gelas kosong. Maknanya, ilmu-ilmu yang kita belajar dengan Ustaz Dom, yang kita belajar dengan Ustaz Zamri, simpan dalam fail lain. Datang dalam kelas Ustaz Zubair dengan bawa gelas kosong. Supaya boleh terima ilmu Ustaz Zubair, cara metodologi yang Ustaz Zubair kendaki. Macam saya pernah jadi hakim tilawah, saya pernah jadi qari. Saya pernah ikuti macam-macam kaedah kursus. Iqra, saya belajar sendiri dengan Allahyarham Ustaz As'ad Humam, pemilik Iqra dari Bandung, Indonesia. Qiraati, Al-Baghdadi, Al-Furqan, macam-macam kaedah belajar Quran. Setiap kali saya ikuti kelas tersebut ataupun kursus tersebut, saya datang dalam keadaan gelas kosong. Saya tak bawa Iqra sekali. Saya tak bawa Qiraati sekali. Saya tak bawa Al-Baghdadi. Saya tak bawa Haraki. Saya tak bawa apa-apa kaedah lain. Saya datang dalam kelas, saya anggap saya kosong. Barulah senang nak terima ilmu. Ya? Baru senang nak terima ilmu. Tapi kalau kita masuk kelas, bawa kaedah ni campur. Tengoklah kaedah Ustaz Zubair. Habis berterabur. Akhirnya tidak ada apa satu benda pun yang kita akan faham nanti. Boleh bayang ya? Okey, ini cara saya mengajar
Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau nak ikuti kelas saya, ikutlah cara ni. Saya kata tulis, kena tulis. Boleh? InsyaAllah. Boleh, Baik, Ustaz? alhamdulillah. Berikutnya, jom kita pergi ayat yang kedua. قيما لينذر بأسا شديد. Ni mat asli. Apa tandanya? Baris bawah depannya ada ya. Ingat tuan-tuan puan, mat asli, alif waw ya-nya tak ada baris. Ingat sekali lagi, mat asli, alif, waw dan ya dia tidak ada. Tidak ada baris. Ya tak ada baris. Kan? Baris bawah, depannya ada ya. So ini adalah mat asli, bacaannya mesti dipanjangkan. 2 harakat. Min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sekali lagi mat asli. Tandanya, baris bawah depannya ada ya yang tak ada baris. Naladhi. Sekali lagi mat asli. Baris bawah, depannya ada ya yang tidak ada baris. Okey. Setakat baris ini, ada 3 mat asli. Okey. Jom kita lihat lagi ke bawah. Ada lagi tak hukum mat? Ada. Ya, ada malu. Malu. Ya'malu. Ini juga mat asli. Apa tandanya? Pada hadapan, depannya ada waw. Wow. Nasar. Juga mat asli. Apa tandanya? Pada atas, depannya ada alif. Walaupun alif ni kecil. Dia kira juga sebagai alif. Sebagai mat asli. Lihat. Wakaf tak sini? Tadi kita baca tidak wakaf tak? Wakaf. Wakaf. Ya. So, tanda wakaf. So, asalnya adalah mat asli. Tetapi oleh kerana di depan mat asli ini ada huruf yang dibaca dengan wakaf. Lalu mat asli ini bertukar menjadi mat arid. Ini sukun. Asal dia mat asli. Tetapi oleh kerana mat asli ini, di hadapannya ada huruf yang kita baca dengan wakaf. Kita baca dengan berhenti. Maka mat asli ini bertukar menjadi mat arid lis sukun. Okey. Mat arid sukun berapa harakat? 2, 4, 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang wajibnya? 4. Kenapa wajib 4? Dah semua baca 4. 4 dah. Sebab tadi dah jumpa mat arid disukun dia baca 4. Sekarang jumpa lagi mat arid disukun. Mesti dibaca dengan 4. Alhamdulillah. Berikutnya. Anna lahum ajran hasana. Cuba lihat hasana ni. Apa nama hukum ni? Madiwat. Madiwat. Nombor berapa? 8. Nombor 8. Macam berapa harakat bacaan panjangnya? 2. Buayah jangan pening-pening. Sebab hukum mat ni dia tak cerita dengung. Dia tak cerita idgham. Hukum mat ni dia cerita tentang harakat dia. Hukum mat dia cerita tentang 2 harakat. Dia cerita tentang 4 harakat. Dia cerita tentang 5 harakat. Dan dia cerita tentang 6 harakat. Jadi senang. Kita cuma belajar harakat je. Kan? Ataupun kalau kita belajar matematik dulu, iaitu belajar tentang jam. Jam ini, kalau dalam jam, harakat ini kita boleh panggil dia saat. Kita belajar bacaan 2 saat, kita belajar bacaan 4 saat, kita belajar bacaan 5 saat, kita belajar bacaan 6 saat. Tak belajar pun 30 saat, 60 saat tak belajar. Maksimum Allah beri matematik di dalam Al-Quran ialah 6 je. Matematik di dalam Al-Quran Allah beri paling mudah sekali untuk manusia, iaitu sampai 6 je. Tak lebih pada 6. Kalau jam sampai 60 saat kan. Tetapi dalam Al-Quran Allah beri yang sepaling mudah untuk hamba dia, iaitu 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat dan paling banyak ialah 6 harakat. Boleh insya-Allah? Baik. Tu berikutnya. Jom kita pergi pada ayat yang ketiga.
Ibu ayah, kalau ada nak tanya, tanya terus ya. Tanya terus. Ustaz, nanti kita nak tanya. Kita tanya begitu insyaAllah. Okey, berikutnya. Mad asli. Apa tandanya? Baris atas, depannya ada alif. Di depan. Hanya 2 harakat. Kisi mad asli. Apa tandanya? Baris bawah Baris bawah ada depannya ya. ada ya. Macam mana nak bacanya? Dipanjangkan 2 harakat. Fi mad asli. Apa tandanya? Baris bawah ada ya. Bacaan dipanjangkan 2 harakat. Abada mad iwad. Mad iwad. Nampak kan? Senang. Oh, ni mak asli alif. Oh, ni mak Baris asli dua ya. diwakafkan, Ini mak dibaca asli dengan ya. wakaf. Mak Oh, iwak ni lah. mak badal. Okey. Okey, berikutnya ayat keempat. Ibu ayah nak tanya terus ya. Jangan senyap. Tanya terus. Okey, berikutnya. Wa yunziral ladzi mad asliyah. Baris bawah depannya ada ya, dipanjangkan 2 harakat. Naqa mad asli alif. Baris atas depannya ada alif. Lut takhadallah mad asli alif. Huwa lada mad iwad. Qalu mak asli tu. Lu ni tak ada sebab lu ni dia dah sambung kat sini. Oh, qalu. Betul kan? Dia baca dengan qalut takhadallah. Kecuali kalau kita wakaf. Wa yunziral ladzina qalu. Kalau wakaf, dia mak asli. Kalau sambung, tidak ada hukum mat kat situ. Boleh insyaAllah ya? Okey, baik. Berikutnya, ayat 5. Laju Ustaz. Laju. Laju. Yo. So nak perlahan lah ya? Okey, Sebab siap. mak asli je kan. Ini mat asli. Itu tulisannya lah Ustaz. Tandanya baris atas, depan dia ada alif. Sampai pula Ustaz. Janganlah macam tu. Dipanjangkan bacaannya 2 harakat. Oh tak masuk dah pula begitu Ustaz. Tak masuk lah. Jangan macam tu kan. Tengah lah Yelah. begitu. Saya cuba tak laju sangat ya. Saya cubalah insya-Allah. Okey dah tadi. Baiklah. Ma lahu bihi. Cuba ibu ayah tengok ni. Ni mak apa? Mak silah qasirah. Qasirah, qasirah. Silah Qasirah. qasirah. Kan nombor berapa tadi? 9. 9. 2 Okey. harakat. Soalan saya. Kenapa dia qasirah? Dia tidak tawilah. Sebab tak ada hamzah di depan. Yes. Kemudian Sebab hamzah. depannya tak ada hamzah. Lulus periksa. Ingat sangat kena Bagus. soalan tu. Alhamdulillah. Berikutnya. Min ilmi wala. Asli. Mat asli. Mak asli. Kan? Baris atas, depannya ada alif. Itu mak asli alif. Okey. Cuba lihat ni. Li'a. 2 Mat harakat. badan. Mat apa? Mat Mat badan. badan. Mat badan. Nombor Nombor 2. Bacaannya 2 harakat. Soalan saya. Ha. Apa tanda mat badal kat sini? Hamzah sebelah alif. Hamzah sebelum alif. Betul tapi kurang tepat. Sebelah tak? Betul tapi kurang tepat. Ada huruf hamzah sebelum alif. Ada huruf hamzah sebelum alif. Betul tapi kurang tepat. Aduh, macam mana? Bertemu huruf Okay, mat. dengar soalan. Apa tanda mat badal di sini? Hamzah bertemu huruf mat. Hamzah bertemu huruf mat. Betul tapi kurang tepat. Ustaz jawablah. Ada Hamzah Ustaz. Betul tapi tak tepat.
Hamzah dah. Kalau jawab peperiksaan tak lulus. Sebab tak ikut Bagilah skema. dulu. Jawapan yang tepat ialah hamzah berbaris atas. Di Tinggal. hadapannya ada alif. Badan semua badan. Nampak tak? Jawapan tak tepat. Bukan tak betul, tak tepat. Yang tepat, hamzah baris atas, depannya ada alif. Sebab ingat, mad badal ada 3. Hamzah baris atas, depannya ada alif. Hamzah baris bawah, depannya ada ya. Hamzah baris hadapan, depannya ada Wow. wow. Jadi jawapan nak kena tepat. Sebab hukum hakam ini dia berkaitan dengan matematik. Matematik dia tidak ada 2,5. Dia tak ada 1 suku, tak ada. Dia tepat. 2 campur 2, 4. 4 campur 2, 6. Kan? Itu tentang hukum-hukum tajwid. Ya? Apa ni? Tentang matematik. Okey, ini tanda mak badal. Ada soalan tak pada tanda ni? Ada soalan tak? Tak ada, dia tanda ada ni je. Kalau dia hamzah sebelum tu dia ada 2 harakat lah kan. Alif. Ada soalan tak? Soalan macam ni Kalau Ustaz. tak ada soalan, saya nak tanya. Ustaz nak tanya. Tanya. Kalau hamzah dia duduk atas alif tu tak baca 2 harakat kan? Dan sebaik ada tanya. Kalau tak, saya tanya dah tadi. Benda tu yang saya nak beritahu. Okey, cuba lihat ya. Yes. So, apa beza yang ini dengan yang ini? Dan sebelum tu 2 bacaan dia 2 harakat, yang selepas tu 1 saja. Okey, betul. Jawapan tu betul. Yang ni dibaca 2 harakat, yang ni dibaca 1 harakat. Okey, soalannya, kenapa ni baca 2 harakat, ni baca 1 harakat? Sebab hamzah duduk sebelum alif, yang tu Sebab duduk yang ni hamzah Hamzah duduk duduk sebelum atas alif. alif, Atas alif. Atas alif. yang ni Hamzah duduk atas. Atas alif. Yes. Yes. Jawapannya betul. Lulus periksa. Ini mat badal, ini tidak ada mat pun. Betul. Ya, ini mat badal, ini tidak ada mat pun. Ya, jadi nak kena ingat perbezaan iaitu sama ada hamzah ni duduk tengah-tengah antara lam dengan alif ataupun hamzah duduk atas kepala alif. Kalau kita jumpa hamzah duduk tengah-tengah antara lam dengan alif, ini adalah mat badal. Badan. Tetapi kalau hamzah duduk atas kepala alif, ini tidak ada hukum mat apa-apa pun. Okey. Boleh ya? Ya. Okay. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Okey, sekarang mari kita maju. Li abaihim. Cuba ingat. Ni hukum mat apa? Mak wajib. Mak wajib. Mak wajib. Mak wajib. Nombor berapa mak wajib? 3. Nombor 3. Bertiga. Baik, berapa harakat bacaan mak wajib? 4, 5. 4 atau 5. Okey, ini adalah mak wajib yang pertama kita jumpa kan? Ya. So, ayah kena pilih. Nak baca 4 harakat ke 5? 4. 4 juga. Bulatkan. Semua 4 Ustaz. Bila kita dah bulatkan mak wajib pertama, sebab hari ini hari pertama kita jumpa, ini adalah kali pertama kita jumpa dalam bacaan kita hari ini mak wajib, betul kan? So kita kena tentukan nak baca 4 atau 5. So dah tentukan, dah dibulatkan nombor 4, nanti jumpa lagi mak wajib. Wajib baca 4, tak boleh baca 5. Yes. Itu SOP harakat. Baik, sekarang saya nak tanya. Kenapa ibu ayah kata ini mak wajib? Kenapa dia bukan majaiz? Sebab dia Sebab duduk alif satu dia kalimah. solo, tak menumbang. Sebab dia bertemu dengan hamzah di dalam Satu kalimah. satu kalimah. Bagus. Apa tanda hamzah tu satu kalimah? Sebab hamzah solo. Sebab hamzah tu solo ataupun sebab hamzah tu tidak menompang Tidak bertenggek atas alif. tidak menompang alif. Okey, ya, saya rasa dah pening dah tu. Jangan pening-pening. Buka buku saya ni balik semula pada muka surat 62 tadi. Okey. Buka muka surat 62. Buka semua ni. Kalau boleh ibu ayah, tajuk ringkas ni photostat dan limit dia. Letak dalam Quran. Baik, mari kita lihat. Apa beza mat jaiz dengan mat wajib? Nombor 3 dengan nombor 4. Cuba tengok pada tanda dia tu. Kotak tanda. Nampak tak? 3.
Mat wajib bulu apa saja huruf yang ada tanda mat bertemu dengan hamzah solo. Okey. Mat jaiz apa saja huruf yang ada tanda mat bertemu dengan hamzah menompang alif. Alif. Jadi yang solo itu menunjukkan bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah, manakala hamzah yang menompang alif itu menunjukkan mat bertemu dengan hamzah di dalam Satu kalimah tadi. Yang hamzah solo ini menunjukkan ianya di dalam satu kalimah, dan nombor 4 itu hamzah yang menempang alif itu menunjukkan dia berada dalam dua kalimah. Boleh? Okey. Itu dia. Itu dia. Jadi sebenarnya senang je, kan? Senang. Kena gaya belajar, kena teknik belajar yang betul, insya-Allah dia jadi senang. Okey, setakat ni ada soalan lagi tak kat sini? Kok ada kekeliruan lagi ke? Tanya. Dulu Ustaz ada bagi clue kalau dua kalimah tu dia menompang tu. Ustaz bagi clue. Ya, betul. Kalau satu kalimah, hamzah tu solo lagi. Kalau dua kalimah, hamzah dah kahwin. Masuk kahwin tu dia menompang alif. Okey, berikutnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ini mat asli alif. Tandanya baris atas depannya ada alif. Yaqulu. Kedua-dua ni adalah mat asli waw. Yaqulu illa. Kedua-dua tu adalah mat asli waw. Tandanya kedua-duanya baris hadapan, depannya ada waw yang tidak ada baris. Nah, illa la mat asli alif, kadhiba mat iwad. Boleh tanda macam mana yang saya dah tanda. Okey. Ada soalan tak ayat 5 ni? Tak ada. Tak ada ya? Okey, jom kita maju ayat 6. Yang penting buat ya tanda, jangan tak tanda. Ustaz, kenapa nak kena tanda-tanda? Supaya nanti boleh buat murajaah balik semula. Boleh buat mutala'ah balik semula. Boleh buat rujukan semula. Ya? Okay. Berikutnya, ayat 6. Hari ini kita masih membincangkan tentang hukum mat je. Dengung-dengung belum lagi. Ustaz. Dengung-dengung belum lagi. Ustaz, maaf lah kalau saya kakak tu keliru. Lembab pula ni. Mat badal tadi, hamzah dia baris atas je kan, dengan temu alif baris bawah tak kan? Mat badal? Sekali. Okey. Buka balik buku. Buka balik buku muka surat 62. Mat badal, alif, hamzah. Kita tengok apa tanda Alif, dia. ya. Hamzah. Mat badal tadi nombor berapa? Nombor 8 ni. Nombor 2. Nombor 2. Sorry, mat badal ya? Nombor 2. Mat badal nombor 2. Kita tengok Kak. Apa tanda dia? Kalau atas dengan alif, depan dengan ba, hamzah dengan bawah dengan ya, itu tu. Ya, betul. Itulah jawapannya. Sorry. Sebab tu nampak il ni tadi ingat mat badal pula. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Maaf. Baik, insya-Allah. Ikut tu buku ni. Ikut buku Ustaz. Okey, berikutnya. La'allaka mat asli. Khi'un nafsaka ala la ni buaya. Mak wajib ke mak jaiz? Mak wajib. Kenapa dia mak wajib? Sebab bertemu dengan hamzah satu kalimah. Hamzah solo. Hamzah solo. Solo ke ni? Sorry, mak jaiz Ustaz. Jaiz. Sebab dua kalimah. Ini hamzah dah kahwin. So ini mat jaiz. Nombor 3 kan? Nombor 3. Oh, ada hamzah jalih depan tu. Then nombor 3, harakatnya boleh 2, boleh 4, boleh 5,
tapi wajib 4. Kenapa wajib 4? 4-5 je. Sebab tadi dah baca 4. Sebab Ustaz, tadi Jaiz, dah baca 4. So, 4 Ustaz. sekarang Ustaz, baca wajib 4-5. 4 Ustaz. Ustaz, Oleh nombor kerana dia 4. majaiz, Empat. dia boleh baca 2 harkat, dia boleh baca 4 harkat, dia boleh baca Boleh 5 lima. harkat. Sebab Mak dia Jaiz tentang majaiz. Jaiz pada nombor 4 Ustaz, bukan nombor 3. Majais nombor 4. Ah, Nombor empat. Empat. Nombor 4. Okey. Okey, berikutnya. Bacaan asalnya ialah aktharihim. Bacaan asalnya ialah aktharihim. Lalu dia ditukar. Okey, apa nama hukum ni? Badal. Mat Badal. mat badal. Apa arti badal? Ganti. 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 Kan badal haji, betul? Ya. Mat badal. Daripada aktharihim lalu dia ditukar kepada aktharihim. Ya? Okey. Ini kita panggil mat badal alif. Mat asli alif. Rihim illam yu'minu mat asli waw. Wow. Biha mat asli alif. Alif. Zal tak ada apa sebab zal ni disambung dengan lam depan. Nah. Kan? Hadis. Asliya. Okey, sempat tanda ni. Hadis. Sempat ya? Asliya. Okey, jom kita maju lagi kepada yang berikutnya. Hadis. Padam sekejap. Mak asli. Asafa. Mak asliya dengan mak iwak. Asal. Hadi mat asliyah. Tandanya pada bawah depannya ada ya. Si asafa. Mak iwak. Mat wah. Dari dua Okey, ada dibaca soalan? dengan Ayat 8 ada soalan? Tak ada. Tak ada. Baik, jom ayat 8 pula, ayat 6. Jom berikutnya ayat 7. Pagi ni saya banyak betul tersyasyul. tu laju tu. Ustaz tak minum kopi ke pagi ni? Oh, sudah kak. Mau makan roti canai tadi. Bapak sedapnya. Di sana banjir tu. Ya. Inna mat asli alif. Asli. Ja'alna mat asli Asli alif. alif. Asli alif. Mat asli alif. Alal ardi zi. Mat asli Iya. ya. Nakallaha. Mat asli alif. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. La mat iwa. Tanda dulu. Jawapan mak iwak macam ni kan? Baris dua dibaca dengan wakaf. Gitu je? Ya, baris dua di atas kak, jangan lupa. Oh, Mat iwa baca. hanya baris dua di atas saha. Saja. Baris dua di atas Dibaca yang dengan dibaca wakaf. dengan wakaf. Betul kak. Okay, terima kasih. Okey. Dah siap? Jom. Last kali. Ahsanu amala adalah mat Mak iwa. iwak. Baca baris dua di atas. Dibaca dengan wakaf. Jadi mat iwa. Nombor 8. Bacanya 2 harakat. Mak iwak. Okey. Ada soalan? Duduk. Ada. Baik. Jom berikutnya ayat 8. Wa inna mat asli Alif. di atas, depannya ada Laja. laja mat Mak asli asli Kiru. ilu mak mat asli asli waw. waw. Nama mat asli alif. Alaiha
Mat asli Asli alif. alif. Sa'i. Mat asli ya. Dan juruza. Mat iwa. Nah, tanda dulu. Hukum mat ni, Ibu Ayah, kita nak letak dia punya nombor-nombor ni bawah huruf apa? Yang Kita nak letak akhir kita baca tu. simbol-simbol ni Mm-mm. di bawah huruf apa? Bawah huruf yang berkenaan tu. Mat. Bawah huruf mat, iaitu bawah Mat. huruf alif. Alif mudah. Ya. Nampak kan? Saya letak bawah alif. Ni bawah alif. Saya tak letak bawah jim. Saya letak bawah alif. Bawah waw. Bawah alif. Bawah alif. Bawah ya. Bawah alif. Kerana yang nak dibacakan panjang itu ialah bunyi alif, bunyi waw, bunyi ya. Boleh ya? InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada. Jom berikutnya ayat 9. Saya muka sangat ngajar tak ada soalan. Sebab bila tak ada soalan ni, dia antara dua je. Betul-betul faham atau betul-betul tak faham. tak faham. InsyaAllah Jadi Ibu Ayah yang tak tanya soalan ni yang mana satu? Faham. Betul-betul faham. Alhamdulillah. Bawa belah kosong tadi. Okey. Berikutnya. Am hasibta anna mat asli alif. Fal kahfi warraqim. Wakaf tak sini tadi? Tak tanda. Wakaf. Ha, tadi wakaf ke tak sini? Ya, wakaf situ. Wakaf. Sebab itu saya sebut tadi, ketika nak baca tadi, pegang pensel, tanda wakaf kat mana, ibtidak kat mana. Okey, ya? Baik. Ketika wakaf di sini, apa nama hukum ni? Ma'arif li sukun. Mat arid li sukun. Asalnya dia mat asli, betul? Asli. Asal dia mat asli ya. Kan? Asli, Tapi ya. kerana mat asli ni di depannya ada huruf yang dibaca dengan wakaf, dia jadi pada dia mat asli dibetulkan menjadi mat arid. Mat arid li li sukun. 246. 246 wajib 4. Lepas itu, bila kita dah wakaf di sini, kita nak mula ibtidak, nak start balik semula bacaan. Kita sambung terus ke patah balik? Patah balik. Tadi ke patah balik ke belakang, betul? Okey, kita ambil. Contoh tadi kita baca. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Bila nak ibtidak, patah balik. Warraqim kanu min ayatina ajab. Tadi kita baca macam tu. Betul kan? Ya. Baik, sekarang melihat. Ketika wakaf, dia ma'arid sukun. Ketika kita patah balik dan kita sambung, dia mak apa? Mak asli. Mak asli. Ketika sambung, dia jadi balik semula mat asli. Ya. So, saya buat warna merah. Mat asli. Ataupun saya buat bawah dia lah. Saya buat bawah dia, nanti keliru pula. Saya buat bawah dia, ketika wakaf, dia warna hitam iaitu ma'arid sukun. Tetapi bila patah balik dan sambung, dia jadi mat asli balik semula. Sebab warna merah tu. Kena faham Ustaz ya. Macam mana? Kena faham tu. Betul kak dia? Dia sebab hukum mat ni dia ada kaitan dengan wakaf ataupun wasal. Dia ada kaitan dengan wakaf ataupun wasal. Ketika wasal contoh macam ni kan? Macam ni, bila wasal dia mat asli. Bila wakaf dia mat arid sukun. Jadi kita nak mahir. Wakaf ke wasal? Wasal ke wakaf? Wakaf ke wasal? Wasal ke wakaf? Kalau wakaf kita dah kena pegang dah macam mana?
Macam tu lah. Wakaf Sebab jadi kalau wakaf nak kena pegang macam mana ya? Soalan akak. Pegangnya senang, iaitu alif, waw, ya. Ini ringkasan dia. Alif, waw, ya. Kat sini ya. Depannya ada huruf yang dibaca dengan wakaf. Kat sini huruf min dibaca dengan wakaf. Itu ringkasan dia. Alif, waw, ya. Depannya ada huruf dibaca dengan wakaf. Wakaf. Maka alif, waw, ya itulah yang diberi dengan nama ma'arid. Besok. Ya? Okay. Baik. Ka, mat asli alif. Nu, mat asli waw. Asli waw. Ayatina. Tanda dulu. Tak apa Kak, nanti buat pelan-pelan, ikut kelas ni seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu akan faham mantap. Mantap fahaman. Ya? Masya-Allah. Sebab saya mengajar bagaimana dulu saya seorang pelajar yang tercorot. Akhirnya pelajar yang tercorot inilah yang berhasil buat buku. Maksudnya saya mengajar orang cara orang tak cerdik tajwid sampai dia jadi cerdik tajwid. Sebab saya ni dulu antara murid di kalangan kawan-kawan kelas semua, saya ni antara murid yang biasa ataupun bila disoal akan kena rotan. Selalu kena rotan, tangan ni puas ni. Kena rotan, kena apa pembaris tu. Kan? Kena jog ke tepi. Tapi alhamdulillah hasil didikan guru yang begitulah yang menyebabkan saya boleh mengajar orang. Jadi saya mengajar cara orang tak cerdik tajwid sampai dia cerdik tajwid. InsyaAllah. Ya? Itu yang ingat tu. Ikut kelas ni pelan-pelan, nanti lama-lama akan faham. Ya? InsyaAllah. Okay. Baik, berikutnya jom kita sambung lagi kat bawah dia. Ayatina. Min. Ya. Mak badal. Mat badan. Warraqimi kanu min. Cuba lihat ni. Mak badal. Asal bacaannya ya Tina, lalu ditukar diganti dengan ayatina. So Mat badan. Mat badan. mat badal. Apa tanda mat badal kat situ? Hamzah baris. Dari atas. Jangan lupa baris. Jangan lupa Baris. Baris. ya. Mat asli alif. Tina. Mat asli alif. Ajaba. Mat iwa. Okey, ada soalan? Tak ada soalan. Baik, berikutnya jom kita maju lagi sampai ayat terakhir yang kita beri pagi ni, iaitu ayat yang ke-10. Il awal fityatu ilal kahfi faqalu. Mat asli alif. Lu mat Lu mat riwaw. faqalu rabbana. Cik tengok. Nan Jais. 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 Nombor berapa? 4. 4. Nombor 4. Okey. Berapa harakat bacaan dia? 2, 4, 5. 2, 4 atau 5 harakat, wajib 4. Okey. Saya nak tanya ibu ayah. Kenapa ibu ayah kata ini jais? Buktikan kepada saya. Dia duduk dalam alif dan hamzah duduk dalam 2 kalimah. Ya, sebab mat asli alif ni bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah. 2 kalimah. Apa kena 2 kalimah? Apa? alif. Ulu kening. Dia di rumah. Tinggal alif tu. Depan hamzah ada alif. Depan Depan hamzah hamzah ada ada alif. alif. Kita boleh beringkas. 2 tanda 2 kalimah iaitu hamzah menompang alif. Alif. Ya, hamzah menompang Alif. alif. Kan ni hamzahnya menompang alif. Ingat ya, tengok buku saya terbalik semula. Tanda hamzah menompang alif iaitu sama ada hamzah duduk sebelum alif atau Atas. hamzah duduk bawah alif Atau atau atas. hamzah duduk atas alif. Ini dipanggil hamzah menompang alif Bang. yang menunjukkan ianya berada dalam 2
Kalimah. Kalimah. Boleh ya? Okey, baik. Ya. Rabbana Atina. Itu bacaan asal dia. Atina, lalu dia dibadalkan. Jadilah dia apa? Allah. Badan. Tina, mad asli alif. Alif. Illadunka rahmah. Tanda dulu. Tanda dulu. Wahai. Kita takkan tambah lagi hukum tajwid yang berikutnya selagi hukum mat tak mantap. Betul-betul dah mantap hukum mat ni, baru kita tambah hukum-hukum yang lain. Oh. Supaya otak kita tak berserabut. Lekat dulu kat dia ni. Lekat dulu hak ni, baru tambah. Ya? Ya, Baiklah, insya-Allah. jom berikutnya. Wahai lana. Mak asli Asli alif. min amrina Asli alif. rasyada. Iwat. Iwat. Nombor pula tak ingat. Ya. Alhamdulillah. Okey, ada soalan? Tak ada dah ya. Alhamdulillah, habislah sudah hukum mat. Kita dah kenal, kita dah tanda daripada ayat 1 sehingga ayat 10 surah Al-Kahfi. Okey. So itu pusingan kedua. Pusingan pertama, ibu ayah ikut saya baca. Pusingan kedua, kita akan bincangkan hukum-hukum tajwid. Pusingan ketiga, bincangkan tentang huruf pula. Tentang huruf. Okey. Untuk huruf la tajwid ini, tuan-tuan dan puan-puan, buka buku kita pada buku surat 55, 56, 57, 59. Daripada muka surat 55 hingga muka surat 59. Empat. Buku ya. Ibu ayah, tuan-tuan perempuan yang belum ada buku ni, beli buku ni ya. Di kedai-kedai buku dia jual. Kalau takut dalam kedai, takut COVID kan, beli dalam online. Ada jual. InsyaAllah dalam Shopee ada, Lazada ada belakang. Ya. Okey, jom. Pertama sekali lihat muka surat 55. Kita nak cari huruf yang ada sifat asyiddah. Asyiddah ni satu sifat bunyinya kuat. Bunyinya kuat. Sebab itu kalau kita lihat di dalam huruf asyiddah tu ada 5 huruf qalqalah. Kita lihat. Ya, asyiddah tu salah satu ada antara huruf yang ada dalam asyiddah itu ialah huruf qalqalah. Bermaksud bunyi qalqalah adalah bunyi yang kuat. Dia tak sama-sama. Kalau orang tu baca, semua orang boleh dengar. Dia boleh sampailah penonton boleh dengar bunyi qalqalah tu. Sebab sifat qalqalah tu bunyinya adalah asyiddah. Iaitu dia. Okey. Tulis di sini ayat. Tanda asyiddah iaitu 2, 4, 6, 8 huruf ini mestilah berbaris mati. Buat baris mati atas setiap huruf tu. Buat baris mati. Ada 8 huruf tu. Buat atas setiap 8 huruf tu buat baris mati. Okey. Buat baris mati. Bermaksud syiddah hanya berlaku ini ketika ia dibaca dengan baris mati. Jom kita lihat dalam ayat pertama ni. Ada tak asyiddah? Ada. Kat mana? Sebab di Ni. Qalqalah.
Abdihi. Betul kan? Jadi tulis huruf D. Simbol asyiddah adalah huruf D. Kita wakaf sini, qalqalah lagi. Simbolnya huruf D. Yaj. Yaj. Yaj juga qalqalah. D. Allahu iwaja. Jadi di dalam ayat ini huruf yang bunyinya kuat ada 3 dan 3 adalah qalqalah. Nak menunjukkan bahawasanya bunyi qalqalah itu adalah bunyi qalqalah yang kuat. Yang mana orang yang mendengar bacaan seseorang itu akan jelas mendengar bunyi qalqalah tersebut. Ya? Okay, baik, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat yang di bawah dia, yang warna hijau ya, yang warna kuning kita tak nak bincang. Kita nak bincang warna hijau. Al-Hamas. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, Hamas ini dia boleh berlaku sama ada huruf itu berbaris hidup atau huruf itu berbaris mati. Senang cerita, bunyi Hamas akan berlaku pada semua jenis baris. Pada 10 huruf Hamas ini. Ini dia tak kisah baris apa. Berbeza syiddah tadi. Syiddah dia hanya berlaku ketika huruf itu berbaris mati sahaja. Tetapi Hamas tak kira baris apa. Dia tetap berlaku Hamas. Tinggal lagi nak dengar bunyi Hamas hanya berlaku ketika huruf Hamas tersebut berbaris mati. Tambah dengan ta, tambah dengan alisah, tambah dengan alif. Ya, soalan sekali lagi tentang Hamas. Hamas ini berlaku pada semua huruf. Hamas ini berlaku pada 10 huruf tersebut tidak kira baris apa. Satu. Yang kedua, sekiranya ia berbaris mati, maka akan berlaku lebihan bunyi Hamas. Tulis sikit. Tulis sikit perkara kedua tu. Perkara pertama, sekali lagi ya. Perkara Hamas berlaku pada 10 huruf ini tak kira baris apa. Maknanya semua huruf, semua baris. Semua jenis baris yang ada pada Hamas ini, maka dia akan berlaku bunyi Hamas tu. Dia akan berlaku Hamas. Satu. Yang kedua, ketika huruf Hamas berbaris mati, maka akan kedengaran bunyi lebihan bunyi Hamas. Ya? Ketika huruf Hamas berbaris mati, maka kedengaran bunyi lebihan Hamas. Ini keluar periksa ya. Jadi tulis. Ini keluar periksa. Bab Hamas ni dia 2. Berlaku lebihan udara yang keluar dan berlaku lebihan bunyi yang keluar. Kalau dia baris hidup, dia hanya berlaku lebihan udara. Tetapi kalau dia baris mati, dia berlaku 2 kali. Iaitu berlaku lebihan udara dan berlaku lebihan bunyi. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Huruf Hamas ini kalau dia baris hidup, dia berlaku lebihan udara. Ya? Kalau dia berbaris mati, dia baca dengan baris mati, dia berlaku 2 sekali. Iaitu berlaku lebihan udara dan berlaku lebihan bunyi. Okey, jom sekarang kita lihat pada ayat ini. Ada berapa huruf Hamas? Ha pedas. Berlaku lebihan angin. Habis. Berlaku lebihan angin sahaja. Nah, anzala ala abdihil. Berlaku lebihan angin sahaja. Ta. Berlaku lebihan angin sahaja. Lebihan angin. Berlaku lebihan angin sahaja. Walam yaj'al lahu, berlaku lebihan angin saja. Wajah. Ada berapa Hamas? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okey. Dalam 6 huruf hamas ini, ada tak huruf hamas yang berbaris mati? Tak ada kan? Tak ada. Bermaksud ke-6 huruf hamas yang ada di dalam ayat ini hanya berlaku lebihan angin sahaja, tidak berlaku lebihan bunyi. Boleh ya? Ada soalan tak tentang hamas? Huruf hamas ni kena Tak hafal ada? ke Ustaz? Macam mana? Dah kena hafal ke? Huruf dia. Kalau boleh. Huruf-huruf tu. Ah, Nak ingat Ustaz, huruf tu. Ya. Sebab ni kelas tajwid. Kan? Kalau kelas tahsin tak payah ingat. Tapi kalau tajwid ni dia kena ingat lah. Sebab saya buat kelas mengikut tahap asas, taktih, tahsin, tajwid. Tahap 1 asas, tahap 2 taktih, tahap 3 tahsin, tahap 4 tajwid. Siapa tak hafaz Teknik kena denda. ingat. Siapa tak hafaz kena denda. Pun nak denda sebab online ni. Rotan. Online mengaji kat masjid tu saya suruh cabut rumput. Tak percaya pula. Kena rotan metrik. Saya dah tanya ramai programmer macam mana nak buat rotan online. Okey. Contohlah ni rotan online. Syuk. Oh sakit kena. Tak sampai. Tak ada lagi Karen. rotan online. Ada Kalau Karen. ada bapak bestnya. Ustaz kena Karen. Kena rotan kena. Karen. Oh, kena Karen. Wow. Habis. Wow. Dahsyat. Papa Alih Ustaz. Ha? Papa Alih. Papa Alih. Okey, baik. Sekarang jom kita pergi pula pada sifat yang berikutnya, iaitu sifat al-isti'la, muka surat 56. Isti'la ni dalam bahasa Melayu artinya meninggi. Dia meninggi. Bunyi meninggi ni iaitu berada pada 7 huruf. Ketika huruf ini berkaitan dengan baris atas. Contoh. Huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kita tak baca ha, kha. Tapi kita baca ha, kha. Dia bunyi o. Isti'la ni dia bunyi o. Jadi bunyi o ni tuan-tuan puan-puan ibu ayah sekalian, dia adalah satu bunyi meninggi. Contoh, kalau kita masuk dalam studio rakaman lagu. Saya dulu pernah terlibat dengan beberapa rakaman di studio-studio. Pernah masuk studio tempat Ambitious buat rakaman pada tahun 80-an di Jalan Kelang Lama. Ya. So sekarang, kalau dulu tak ada komputer, tapi sekarang semua dah ada komputer, kita boleh tengok draft suara kita. Bila bunyi A, dia flex. Tapi bila ada O, dia naik. Tu lihat, ni dia draft dia bukan macam ni. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bunyi yang ada bunyi O, dia akan meninggi. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya kecil-kecil dulu, saya mengaji, ustaz kata isti'la ni ialah dia bunyi meninggi. Otak saya memikir, macam mana bunyi meninggi ni? Walaupun ustaz cakap dia bunyi O tu bunyi meninggi. Saya fahamlah ustaz sebut tu, tapi saya tak dapat gambaran. Macam mana yang ulama kata dia bunyi meninggi? Wah, mencari jawapan, tak jumpa-jumpa. Sehinggalah saya masuk studio. Kita buat rakaman. Kita tengok draft dalam komputer tu. Oh, patutlah ulama kata bunyi isti'la ni meninggi. Sebab bila kita menyanyi ada bunyi O je, dia naik draft tu. Draft tu naik.
Ya. Jadi isti'la ni artinya dalam bahasa Melayu ialah bunyi meninggi. Tahu senang ibu ayah nak faham? Isti'la ni ialah bunyi oh. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad ضاد طا ظا عين غين فا قاف kan 7 alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad ضاد طا ظا عين غين فا قاف kaf lam mim nun waw ha ya wassalamu. Okey. Jom sekarang kita lihat dalam ayat ni. Ada tak huruf isti'la yang berbaris di atas? Tak ada. Tak ada. Betul kan? Okey, tak ada. Berikutnya kita pergi kepada yang di bawahnya iaitu al-idlaq. Simbolnya huruf Z. Okey. Saya duduk sekejap boleh? Saya nak rehat sekejap. Sekejap je. Sejam lebih book bag. Penat juga. Ya. Oops. Rehat sekejap. Ibu ayah nak rehat minumlah. Saya nak minum kopi Lazis. Tak ada orang sedia pula kopi Lazis. Saya bawa ayah ya. Rasa penat. Sekejap. Ustaz dekat Kuantan ada buka kelas ke? Ni memang Kak. Sekarang ni saya berada di studio di rumah ngaji. Ya. Saya di rumah ngaji kan. Yang mengajar berdepan dengan orang ada? Yelah dalam rumah ngaji ya. Rumah ngaji saya ni ada 2 pintu kedai. Oh. Ada kelas-kelas. Satu kelas ni boleh muat dalam 10 orang maksimum. 10 orang. Biasa Ustaz buat apa? Jadual dia daripada pagi pukul 9 sampai 10 malam. Setiap hari. Isnin sampai Ahad. Kita ada guru-guru kita ramai kat sini. Cuma PKP ni tak boleh buka lagi lah. Sampai sekarang tak boleh buka lagi. Online je lah. Sekarang ni semua online je. Selain daripada tu, saya ada mengajar di Masjid Tipan Putra. Itu yang ramainya. Itu setiap pagi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Setiap pagi. Itu ramai. Itu ramai kalangan warga Pencen. Ramai sangat. Masa dululah. Ya? Masa dululah. Ya, sebelum PKP. PKP ni tak boleh buka lagi, tak boleh start lagi. Oh, tapi insyaAllah kita dah mohon dengan Pak Aid, Pejabat Agama Islam Pak Aid ni ya, Pejabat Agama Islam Kuantan. Kita dah mohon nak tunggu kelulusan. Maknanya kalau kelulusan esok dah dilulus, contoh kelas tu sebelum ni boleh muat sampai 120 orang, tetapi oleh kerana PKP ni mungkin separuh lah, 60 orang dia mungkin. Tengoklah kalau ada lulus nanti, mungkin saya ke sana lah, insyaAllah. InsyaAllah. Depan lah, boleh. InsyaAllah.
InsyaAllah Kak. Dia kalau di Kuantan ni seronok lah belajar sebab tu kelas saya ramai. Ratus orang kelas. Jadi ada orang tak mengajar seorang-seorang, minta maaf lah. Ramai sangat. Dok dang, kata orang Kemamang. Dok dang. Nanti saya pindah Okey, sana saya jom cari. sekarang kita pergi kepada sifat al-izlaq. Al-izlaq ni artinya melencong. Ya. Iaitu ketika menyebut hurufnya bukan melencong, minta maaf. Al-izlaq artinya mudah. Kenapa dia mudah? Sebab dia huruf yang makhrajnya kat ujung. Cuba lihat. Ba, makhraj bibir. Ra, hujung lidah ke depan. Fa, makhraj bibir. Lam, hujung lidah ke depan. Mim, makhraj bibir. Nun, hujung lidah juga ke depan, naik ke atas ke depan. Jadi bagi orang Arab, 6 huruf ini adalah huruf yang sangat senang. Okey, tahu dia senang, cuba kita tengok orang Arab bercakap. Kita biasa pergi umrah kan, ataupun kita pergi makan angin ke Jordan ke mana-mana, ataupun sekarang kat Malaysia pun ramai orang Arab yang mengaji kat UIA, dekat USIM, dekat masa saya belajar UPM dulu pun kat UPM pun ada orang Arab, kan? Kita tengok orang Arab bercakap. Pertama sekali kita akan nampak kalau orang lelakinya biji halkum dia akan naik turun. Anta lah. Contoh. Kalau Ramzi lah. Kita akan nampak orang Arab ni dia punya ain banyak. Kan? Yang kedua, cuba tengok orang Arab perempuan. Orang Arab lelaki alhamdulillah dia pendiam sikit. Tapi kalau orang Arab perempuan, la ilaha illallah. Betul tak saya cakap? Tak ada orang Arab tak dalam ni? Tak ada. Orang Jawa je. Yang Arab ada tak? Sharifah ke Sia? Ada. Ada? Sorry lah, minta maaf. Okey, cuma saya nak bagi gambaran begini. Sebab orang Arab ni terutamanya orang perempuan lah. Ya? Minta maaf, bukan orang perempuan Melayu yang dalam ni. Tak. Ni orang Arab. Ya? Orang perempuan Arab khususnya kalau kita lihat, dia memang kuat bercakap. Iya. Kalau pergi dengan Arab, cuba tengok yang bising tu lelaki ke perempuan? Pergi Mekah contoh. Cuba tengok, yang berjalan, borak, bising tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Yes. Muka tak nampak pakai purdah. Kan? Tapi suara. Jadi saya bukan nak merendahkan orang Arab, tidak. Saya nak menceritakan tentang orang Arab ni ada sebutan huruf yang bagi dia sangat senang. Ada sebutan huruf yang bagi dia sangat susah. Jadi bagi dia 6 huruf izlaq ini adalah huruf yang senang. Contoh mim. Mama. Kan senang. Kan? Sayang papa. Papa. Sayang mama. Ingat tak lagu tu? Otak-otak ingat tak lagu tu? Ingat. Tahu pun. Ustaz. Mama. Kan? Senang. Bibir. Mama. Sayang papa. Papa, sayang mama. Kan? Tu. Okey, Akak ada soalan apa tadi? Tak ada ya? Okey. Lagi apa lagi huruf izlaq? Ba. Abah. Abah. Abang. Oh, abang. Kan? Dia senang sebab bibir. Baba, baba. Kan anak panggil. Lagi Tok Abi, cucu panggil. Kan? Ba, dia senang. Lagi ra. Bagi orang Arab huruf ra senang. Bagi orang Melayu huruf ra susah. Betul tak? Tak percaya cuba dengar orang baca bismillah. Bolok jadi. Macam-macam bunyi ada. Tetapi bagi orang Arab ra senang. Bagi orang Melayu, bagi saya, orang Melayu ra susah. Nak kalau pelat. Ya, sebab ra ni dia akan bergetar di hujung lidah.
Hujung lidah ni dia akan kena pada langit-langit keras. Negaraku. Nampak terasa lidah tu macam tu kan. Tetapi kalau orang pelat, hujung lidah dia tak sampai sebab lidah dia pendek. Orang pelat ni lidah dia pendek. Jadi dia tak kena langit ni. Dia tergantung. Oleh kerana dia tergantung, maka bergegar tu bukan di hujung, bergegar di pangkal. Dia jadi Bismillahirrahmanirrahim. Natural. Balik. Mak suruh balik rumah. Orang pelat, betul kan? Orang Nasrul panggil natural. Sebab lidah dia pendek. Tak sampai. Ya. Jadi bagi orang Arab, ra senang. Tetapi bagi orang Melayu, saya rasa ra banyak orang baca salah. Terutama dalam Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nun. Kan? Na. Cuba bayar buat. Tak rock langsung. Rock sikit. Okay. Na. Separuh rock, okey. Separuh rock, okey lah, tak metal, okey. Okey. Jadi bagi orang Arab, bunyi nun juga adalah senang. Saya rasa orang Melayu pun senang. Antara 6 huruf ini, saya rasa orang Melayu yang paling susah ialah ra. Kan? So izlaq ni bagi saya satu sifat yang tak penting sangatlah. Ya? Sebab bagi orang Arab memang senang, tapi bagi orang Melayu pada huruf ra ada sedikit. Manakala huruf fa susah bagi orang yang pakai gigi palsu. Bagi orang yang sebab fa ni dia gini. Dia bawah yang merah di dalam ni. Ya. Ni nak jadi ustazah macam ni lah, nak tunjuk. Okey. Bibir bawah yang merah dalam, bukan yang luar ni, bukan yang hitam opor, bukan. Yang merah ni. Okey, dia akan kena gigi kampak atas. Fa. Disebut. Fa. Flower. Father. Kalau orang pakai gigi palsu depan, senang tak sebut fa. Dia takut. Fa gedebuk jatuh kat gigi. Sebab itu nak mengaji pakai apa? Palladium. Polydent. Lekat kat apa? Gedebuk jatuh gigi kan. Allah. Ya. Ini izlaq. Okey, jom kita tanda. Ada tak izlaq di dalam? Ustaz nak tanya boleh tak Ustaz? Boleh. Ya. Nak tanya sikit. Ya. Kenapa waw tu kan huruf bibir? Kenapa tak masuk dalam izlaq? Kenapa waw huruf bibir kenapa tak izlaq? Senang kan? Wallahu a'lam. Kenapa orang Arab tak tahu waw senang? Kan kalau kita Melayu waw senang kan? Senang tak waw? Waw. Kan waw senang kan? Tapi tak tahu kenapa orang Arab bagi mereka waw tu tak termasuk dalam izlaq. Wallahu a'lam. Okey, sekarang jom kita tanda huruf izlaq dengan simbol Z. Ba. Okey, masuk ra. Tak ada. Lepas itu fa. Tak ada. Lepas itu lam.
Lam. Lepas itu mim. Mim. Dia kena ada tanda mati ke Ustaz? Tak, dia Z. Z. Tak mesti baris mati. Ya. Huruf je kan? Nun. Nun. Dia baris bebas. Ustaz, Ya. tak nampak Ustaz tulis semua ni. Dia tak tunjuk pada kamera. Sebab ada gangguan bunyi. Gangguan bunyi itulah. Bila online ni memang tak boleh nak lari Kak daripada gangguan bunyi ni. Rasanya kena Pertama- offkan mic. Oh, saya kena off mic saya ya? Bukan Ustaz, tapi peserta. Sebab ada gangguan. Betul, peserta tu betul. Kena mute kan apa tu suara. Tapi kalau mute suara tak boleh nak tanya pula. Nak buka mute tu bila nak bertanya je. Ya, okey Ustaz. Betul. Betul. Ya? Betul. Masa nak Ya. bercakap baru buka mute tu. Ya, Betul. betul. Bila nak bercakap baru buka mute tu. Betul. Dia bercampur bergaung kan Ustaz? Sungguh. Betul. Tutup mute tu. Okey. Suhabi Izlaq. Sekarang jom kita pergi muka surat 57. Itbaq. Itbaq ni apa? Itbaq ni dalam bahasa Jawa dia panggil kompres. Siapa orang Jawa angkat tangan? Tak ngaku tu. Siapa Jawa angkat tangan? Ustaz je seorang Jawa. Kacukkan Jawa ada lah Ustaz. Okey. Dalam bahasa Jawa dia panggil itbaq itu dalam bahasa Jawa dia panggil kompres. Tahu kompres? Benda yang dimampatkan. Ya. Itbaq ni dalam bahasa Melayu mampatan. Iaitu udara dan bunyi yang dimampatkan baru dilepas. Ya? Udara dan bunyi yang dikompreskan baru dilepas. Sebab itu 4 huruf itbaq ini bila kita sebut pipi akan berlaku sedikit kembung. Kerana pipi kita ni lembut, jadi bila dia nak kompreskan bunyi, nak kompreskan udara dalam mulut, berlakulah sedikit pipi ni mengembung kerana pipi kita ni lembut. Contoh, sa, si, su, dha, di, du, ta, ti, tu, dha, di, du. Kan? 4 huruf ni. Jadi 4 huruf kembung ini saya panggil dia huruf kembung. Yang mana 4 huruf kembung ini iaitu sad, dad, ta, dha, dia punya sifat ialah kompres. Dia kompres baru dilepas. Sebab itu bunyinya kuat. Sa, da, ta, dha. Nampak dia kompres baru dilepas. Oleh kerana kompres itulah yang menyebabkan pipi kita sedikit mengembung. Boleh? Okey. Kalau begitu, jom kita lihat dalam ayat ni. Ada tak 4 huruf ni? Sa, da, ta, dha? Tak ada. Tak ada. Okey. Jom maju lagi muka surat 59. Safir, S. Iaitu berlaku pada huruf Zai, Sin, Sad. Zai. Ni. Ni Zai. So, S. Safir. Ada satu je. Satu ni je. Huruf Safir. Huruf yang berdesir. Sebab itu huruf Zal tak berdesir. Ya, Zai berdesir. Tetapi Zal tak berdesir. Sin berdesir. Tapi Tha tak berdesir. Kan? Itu dia. Ada soalan tak? Tentang huruf Safir. Tak ada kan? Baik. Jom berikutnya huruf Lin. Apa arti Lin? Lembut. Bunyi yang lembut. Bunyi lembut. Dekat Kuantan ni ada 2 kawasan mat. Lembut. Satu di dekat M-Bank tu. Kat situ ramai kalau malam-malam mat Lin. Satu lagi dekat pasar Kuantan. Itu pun ramai mat Lin. Tahu mat Lin? Tahu. Maknya. Tahu. Mat Lin ni kalau dia panggil taksi macam mana? Pernah tengok Mak Lin panggil taksi? Tak pernah. Saya tunjuk sikit. Okey, jap Ibu Ayah nak tukar bateri. Tukar bateri kena. Ya.
Okey, baik. Mat Lin ni dia panggil teksi macam ni. Contoh tu teksi kan. Teksi nak berjalan sini kan. Dia tunggu tepi jalan. Teksi. 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 Bila teksi tu dah terlajak ke depan. Teksi! Tu Mat Lin. Gaya Ustaz. Maka keluarlah suara jantan dia. Itu Mat Lin. Okey. Dalam huruf Al-Quran ada 2 huruf mad. Hilang ngantuk. Ada 2 huruf yang bunyinya lembut, iaitu waw dan ya yang berbaris mati. Kan? Contoh, ya baris mati. Hai. Cik buat. Hai. Kasarnya. Saya orang lelaki boleh buat lembut. Hai. Cik buat. Hai. Aduh. Hai. Kan? Lagi bye bye. Cik buat. Bye bye. Kan lembut bunyi tu. Lain lah. Cik buat. Lain lah. Kan lembut tu. Tu kan? Lembut. Okey. Waw baris mati. Nah. Buat lembut. Cik buat. Au. Jadi. Jadi. Sebab tak jadi. Agak jadi. Apa lagi? Bunyi au yang lembut lah. Maknanya itu bunyi-bunyi lembut. Kan? Sehingga kan Wow. dia langgar semut pun langgar semut. Malah geli betul. Okey. So ini 2 huruf ya dan waw ini bila dia berbaris mati, automatically huruf sebelumnya wajib berbaris di atas. Ada tak? Kat sini. Tak ada. Wow. Ya, waw dan ya berbaris mati. Waw dengan ya baris mati ni, contohlah saya buat kan. Waw baris mati, ya baris mati. Huruf sebelum dia ni wajib baris atas. Kan? Mesti baris atas. How many times? How? Mau. Habau. Contoh je. Jangan ambil. Contoh. Mau. Ini. Hai. I nak pergi sana. You tak nak ikut I ke? Contoh. Kan? Dia macam jadi, Mat Lin bunyi itu dia panggil bunyi lembut. Dalam ayat ni tak ada Mat Lin. Apa ni? Tidak ada bunyi lin. Okey. Berikutnya qalqalah. Ada tak qalqalah kat sini? Ada satu ni. Ada. Ini tulis QS. Qalqalah sughra. Ya, Cik. Lepas tu kita wakaf pula kat sini kan. Ini QW. Qalqalah wusta. Ini ada satu lagi. Yaj. Ya, Cik. QS. Qalqalah sughra. Sughra. Nak bincang qalqalah ni pun panjang. Sebab qalqalah terdiri daripada 3 dan ketiga-tiga bunyi qalqalah ini adalah berbeza. Berbeza. Lantunan qalqalah sughra lain, lantunan qalqalah wusta lain, lantunan qalqalah kubra lain. Berbeza. Jadi kalau nak bincang bunyi qalqalah ni pun ambil masa. Tapi tak apa, tanda je dulu. Kau apa dah? Ada 9 minit lagi Ustaz. Okey, jom kita habiskan sikit lagi. Yang berikutnya at-takrir, bergetar, iaitu pada huruf ra. Apa simbol dia? R. Ada tak ra? Ra. Ada? Bergetar. Ada kan? Tak ada. Ra ni satu-satunya huruf Al-Quran yang bergetar. Iaitu ra. Yang tadi saya sebut kan. Mana orang lidah pendek, dia jadi pelat. Dia tak dia bergetar di hujung, dia bergetar di pangkal. Okey, berikutnya fa al-inhiraf, iaitu melencong. Pada huruf lam dan ra. Banyaklah. Lam paling banyak kat sini, ra tak ada. Lam. Kan? Okey. Berikutnya tafashi, iaitu pada huruf shin. Tafashi. Ada. Baik. Saya nak terang sikit. Ada air tak Ustaz? Tafasi. Bawah tu. Sekejap Ibu Ayah ya. Sekejap.
Tafashi. Okey, saya nak buat contoh supaya Ibu Ayah nampak apa beza udara hamas dengan udara tafashi. Contoh ni air. Contoh ya. Ibu Ayah tengok betul-betul saya buat demo. Saya ru'yah air ni. Saya buat dulu bunyi udara hamas. Saya buat udara hamas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuku takai, balik pintu, budak nakai, memang gitu. Itu angin hamas. Itu angin hamas. Angin tafashi, cuba tengok. Tuku takai, balik pintu, budak nakai, memang gitu. Dapat tak beza? Angin hamas dengan angin tafashi. Bosan. Betul kan? Ada bunyi. Ya? Angin hamas, kalau kita nak ru'yah air, jangan guna udara tafashi. Jangan guna teknik tafashi. Tapi kalau nak ru'yah air, guna teknik hamas. Mas. Tuku takai, balik pintu, budak nakai, memang gitu. Slow je angin tu. Slow je. Hamas. Air ni dipanggil Hamas. jangan guna tafashi. Tuku takai, balik pintu, budak nakai, memang gitu. Puh. Jangan gitu. Lari semua. Jadi kalau nak ru'yah air, jangan guna teknik tafashi, tetapi gunalah teknik Mas. Baik, jom kita minum sekejap. Dah jampi dah tu. Dah ru'yah. Ru'yah untuk budak nakal. Sebab tak boleh gunakan tafashi tu ke air, kenapa? Kerana ayat Al-Quran ini adalah satu ayat yang lemah lembut, yang tersusun, yang rapi, yang sangat santun. Bolehlah bagi Kita tak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin waladdallin. Tak. Masuk semua. Tak kita meru'yah orang dalam keadaan sangat santun. Sebab itu adalah kalamullah. Tafashir ni nak guna masa bila? Tafashi ni hanya berlaku pada huruf shin saja. Ya. Jadi angin huruf shin ni akan berlaku banyak keluar angin. Sebab itu. Sekejap ya. Untuk halau hantu Ustaz. Bagi saya minum sekejap sikit sikit lagi. Dahaga buat back 2 jam. Sedap air ru'yah ni. Alhamdulillah. Okey. Tak nakal dah. Okey. Huruf hamas ada 10. Alif, ba, ta. Jim, ha. Kha. Dal, zal, ra, zai, sin. Shin. Sad. Dad, ta, dha, ain, ghain, fa. 2, 4, 6, 8, 10. Qaf, kaf. Lam, mim, nun, waw, ha. Ini huruf hamas. Ada 10. Dalam huruf hamas ini ada satu huruf yang special, iaitu huruf shin. Kerana dia ada 2 angin. Dia adalah hamas, dia juga adalah tafashi. Cuba sebut sa, si, su. Cuba sebut.
Okey, tangan ni buat macam ni, bahu depan. Kita nak rasa angin dia, kekuatan angin dia. Sebut sa si su. As is us. Okay, huruf shin pula. Sha shi shu. Ash ish ush. Mana kuat bunyi mana kuat angin sin dengan angin shin? Kerana shin dia ada satu sifat dipanggil tafashi. Udara akan keluar mengebor. Shu, shu, shu. Kan kita halau ayam, kan? Halau kambing. Halau kerbau boleh pakai shu? Halau kerbau. Tak boleh lah pakai shu. Gelak dia tengok gini ni tengok kita halau shu. Shu. Dia pandang gini je. Itu dia pandang. Kayu Ustaz. Itu contohlah. So, shi ini dia satu lagi sifat iaitu tafashi. Bermaksud dalam 10 huruf hamad ini, shin lah huruf yang paling banyak keluar udara. Kan? Baik itu dalam satu rangka atau ayat kita nak baca, kita kena tengok ada berapa huruf shin. Kalau banyak huruf shin, kita kena cari wakaf yang pendek-pendek. Kalau tak, nafas memang tak sampai. Boleh ya? Okey, baik, alhamdulillah. Baik. Itu saya terang seringkas semudah yang boleh. Saya tak nak, sebab ada orang ajar sifat huruf ni terang panjang lebar, saya takut pening. Okey, akhir sekali istitalah. Istitalah ni kita bincang besok lah. Sebab saya tengok pertama saya dah penat. Yang kedua, boy aku dah nampak dah mana dah gaya penatnya tu. 2 jam. Okey lah boy. So itulah sikit sebanyak perbincangan kita. Cuma bunyi huruf kita sempat satu ayat je. InsyaAllah ayat berikutnya kita bincang lagi pada pagi besok. InsyaAllah Ibu Ayah. Ibu Ayah ada salam apa tak? Tak ada dah. Memang belajar tajwid ni pening sikit lah Ibu Ayah. Penat sikit. Penat sikit sebab dia detail. Belajar tajwid ni dia detail. Kalau tak nak detail, masuk kelas. Tahsin tak detail. Tahsin ringkas-ringkas je, soft je. Tapi kelas tajwid ni memang penat lah ya. Okeylah Ibu Ayah. Ibu Ayah pun dah penat. Saya apatah lagi memang penat ya. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Ampun maaf atas kekhilafan, kekurangan, kelemahan. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita jumpa lagi pada pagi besok. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.